Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah Allah masih lagi izinkan kita duduk di rumah dia. Diizinkan kaki kita langkah untuk datang berjemaah. Yang dikatakan orang yang mengimarahkan rumah Allah ini adalah orang-orang yang beriman. Semoga kita masuk dalam golongan tu. Saya sampai tadi tengok kereta banyak. Saya tengok surau tak ada orang. Itu yang saya tanya abang ni, adik tadi. Tak apalah. Kita memang tahu surau memang tak ada orang. Banjir ke tak banjir ke, lepas banjir ke sebelum banjir ke, samalah. Cuma syukur kita Allah masih mengekal kita menjadi keluarga surau, menjadi ahli surau. Kenapa? Kita dapat istiqamah dalam solat jemaah. Ini nikmat yang sangat besar. Di akhir zaman ni, nikmat yang besar bukan kereta besar. Nikmat yang besar bukan rumah besar. Dan di akhir zaman, di awal zaman ke di mana-mana, itu bukan nikmat besar. Tetapi kita dipahamkan itulah nikmat besar. Nikmat besar apabila dapat taat. Dan taat itu kita diizinkan untuk berbuat yang terbaik. Kalau solat, awal waktu. Kalau solat, ada ilmu. Kalau solat, berjemaah. Kita diizinkan yang buat yang terbaik. Kalau nak banding orang solat, ramai orang solat. Tapi tak semua dijemput ke rumah dia. Dia siapa? Itulah Allah. Nak kata orang solat, ramai orang solat. Tapi tak semua dijemput untuk datang awal waktu. Tak semua dijemput awal waktu. Berapa ramai orang boleh buat seperti mana orang-orang soleh nak semayang, dia duduk atas sajadah 5 minit, 10 minit sebelum azan, dia duduk atas sajadah dah. Tak kira lah dia semayang sunat kat rumah baru pergi masjid ke, atau memang dia sampai kat masjid. Mana-mana kita tengok ada, tapi sangat kurang lah, jarang. Saya mengajar mana-mana saya tengok lah sama juga. Kalau kita sampai 5 minit dekat surau, 5 minit tau, bukan 50 minit, 5 minit. Bukan 20 minit, 5 minit. Bukan 10 minit, 5 minit. Baru seorang dua je datang. Kita nak kata hari kerja, hari tu tak kerja. Kita nak kata hari tu hujung minggu, hari tu hari cuti umum. Maknanya memang akhir zaman ni rasa ibadah dia tak segairah macam mana para sahabat. Sangat tak gairah. Sangat tak gairah. Moga-moga Allah tak jadikan hati kita gitulah. Semakin berumur maknanya semakin mati ni dia makin hampir. Maknanya amalan ni sepatutnya makin bertambah baik. Sepatutnya amalan makin bertambah baik. Jangan makin sibuk dengan dunia, akhirnya amalan terbaik itu ditinggalkan dan merasa puas hati dengan apa yang dibuat. Sembahyang maghrib pukul 8, dia rasa okey dia kata puas hati. Surau datanglah. Datanglah surau nantilah. Ada orang mati datang. Ada bapa mati baru datang. Kalau tidak dia tak beli. Dia buat tak kisah. Dia kata surau ni bukan untuk dia, untuk orang lain. Itu yang kadang-kadang dipatut dibimbangkan dah. Bila tak ada jemputan daripada Allah pada diri kita untuk pergi rumah dia. Maknanya kita bukan orang dipandang di sisi dia. Lepas tu tak jemput. Itu je nak faham. Kita katalah macam-macam, sibuk lah, kerja lah, apalah, malas lah gitu. Kita boleh bagi macam-macam andaian dan macam-macam asbab, macam-macam explanation. Betul? Macam-macam reason. Tapi hakikat dia bukan gitu. Jadi tanpa memandang hina pada mereka yang tidak datang surau, apa yang perlu kita buat ialah kita ajak, mula tu kita syukur yang kita dah terpilih. Dan ikhlaskan hati supaya kita tak ditendang, tak datang surau.
Allah nak tendang, Allah buat macam cara lah. Diberi sakit pada usianya muda, diberi selisih dengan orang surau, diberi selisih dengan AJK. Jadi saya datang, macam itulah. Itu cara Allah keluarkan kita, yang kita tak sedar. Sama dengan solat jemaah. Kata balik lewat, dah isyak pun sampai. Bukan hari-hari pun dah isyak sampai. Kadang-kadang maghrib dah sampai rumah. Maknanya boleh datang maghrib. Kalau maghrib tak sempat pun boleh datang isyak. Isyak tak sempat boleh datang subuh. Tapi atas sekali dua yang balik lewat ni, dan kepenatan bekerja ni, mencari rezeki ni, yang Allah dah jamin rezeki tu sebenarnya, Allah tak jamin kita masuk syurga. Allah jamin kita ada rezeki. Tapi yang dah dijamin inilah yang dibuat mati-matian. Tapi yang tak dijamin ni, selamat dari neraka, masuk syurga, dapat ilmu, dapat amal, yang ni tak dibuat mati-matian. Ini dibuat sambil-sambilan. Ada setengah tak buat langsung. Ada setengah tak belajar fardu ain langsung. Tak reti. Kalau anak-anak muda lagi dahsyat lah. Mana hadas pun tak faham. Saya ngajar, saya tahulah. Kesian kesian. Kalau tanpa hidayah, tanpa taufik, tanpa ada gerakan dakwah, tanpa gerakan daripada bos buat dekat office dia, buat kelas fardu ain, kebanyakan mereka tertinggal. Bukan tertinggal, jahil dia lagi teruk daripada jahil. Mereka tak tahu perkataan apa yang nak sebut. Betul, saya cakap betul. Jadi moga kita ni terpilih lah dalam ramai-ramai yang tersisih. Nak rumah sini pun tak pergi surau. Betul tak? Itu ulama kata betul. Surau ni dengan kita ni bukan soal dekat jauh. Soal bukan dekat jauh fizikal kita, rumah kita, tapi dekat jauh hati kita dengan Allah. Ada orang rumah jauh dari surau muncul. Itu seorang sahabat di Madinah. Jauh rumah dia di masjid, dia paling jauh. Maka Ubay bin Ka'ab kata, kenapa kau tak nak ambil beli kenderaan, unta ke kuda ke apa, supaya engkau boleh datang ke masjid di tengah panas dan kau boleh balik pada malam, di malam yang dingin. Kenapa kau jalan kaki? Kenapa kau tak pergi ni, bawa beli kenderaan, dulu kenderaan kuda lah, unta, kedai ke apa ke. Maka dia kata apa? Wahai Ubay, aku nak langkah aku ni diberi saksi, menjadi saksi akan usaha aku untuk datang rumah Allah. Dan aku nak, dia kata, debu-debu di jalan ni jadi saksi aku datang berjemaah. Walaupun jauh, aku nak datang juga jalan kaki supaya banyak langkahku, maka banyaklah pahala. Betul kan, dia ada gitu kan? Banyak langkahku, banyaklah pahala. Gitu. Maka perkataan ini diadukan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah memanggil dia. Rasulullah kata, apa yang kau nak sebenarnya? Dia kata, aku nak biar rumah aku jauh, biar aku jalan kaki, pahala aku banyak. Maka Rasulullah kata apa? Engkau telah mendapat apa yang kau berkehendak. Tengok. Rasulullah diberi wahyu. Dia kata dia dah dapat dah apa dia nak. Allahu Akbar. Dulu saya ingat dulu 1990. Lebih kurang 1990 lah. Saya ingat ni sebab ada kawan saya kerja IBM. Mereka ni ada kawan-kawan ITM lah. Mereka ni banyak ambil diploma electrical. Dia kerja IBM, company IBM Jadi mereka ni satu masa tu mereka ajak jumpa dekat masjid yang kubah hijau tu, Damansara tu, Mujahidin ke apa nama dia. Abang pergi Mujahidin kan. Jadi saya pun nak pergi pada pengajian. Ada kuliah pengajian guru pondok buat lah. Jadi kita pergi sana. Lepas tu ada seorang budak ni, budak remaja. Dia kata, boleh ikut tak? Dia ni dalam grup ni lah, dalam grup kawan-kawan ni lah. Anak kawan-kawan dia orang ni lah. Masa tu umur kami pun 20 lebih je. 25, 26 tu. Jadi dia kata, boleh lah. Tapi dia kata, saya naik motor. Dulu kami naik motor Yamaha Y90 tu. Putus rantai dekat tengah jalan balik mengaji, macam benda lah dah alami. Putus rantai, tolak daripada Ampang Park sampai rumah saya pula samping ke tolak motor tu. Saya pergi dua motor. Jadi yang kawan saya ni pun dia jalan perlahan kerana dia tolak motor juga. Pada saat saya tolak orang tengah malam 2 pagi, rantai putus. Kita dah kesusahan belajar untuk ilmu, kita dah rasa lah. Allah bagi kita rasa payah dulu.
Itu dia kata nak minta izin dengan mak dulu lah, sebab mak tak tahu. Mak ingat saya pergi sembahyang masjid. Saya pun bawa dia balik ke rumah mak dia. Naik motor lah, jalan anti Nahapan semua tu lah, kawasan tu lah. Dia kata jauhnya rumah kau. Dia kata ikut sini, lepas tu atuk kanan, turun lagi. Jauhnya rumah kau tu. Jauh jugalah bang daripada masjid ni. Habis pergi naik apa? Jalan kaki lah. Saya tengok rumah dia rumah besar, maknanya dia ni orang macam mewah je lah. Kenapa tak suruh abang beli basikal ke, apa benda motor ke? Dia kata apa? Saya nak debu-debu jalan ni jadi saksi yang saya pergi masjid. Oh, saya terpukul betul. Atas motor ni dia pegang saya, dia cakap begitu. Budak ni pakai serban putih. Saya memikirkan itulah takdir yang Allah nak ajar saya lah. Dia ajarkan melalui budak ni. Itulah kisah zaman Rasulullah tu. Jadi bila dapat pergi masjid ni, cuba mengekalkan istiqamah dengan meletakkan niat yang betul. Kita letak niat yang betul, Allah istiqamahkan kita lah. Takut nanti ada benda. Ramai orang lepas Covid ni dah tak masjid dah. Cakap takut berjangkit lah, apa benda lah. Tapi kalau pergi supermarket jumpa pula dia. Pergi GM Kelang nampak dia, tapi kat masjid dia tak pergi, dia kata takut berjangkit. Itu sebenarnya alasan nafsu, supaya kita tak diberitahu, kita tak cakap diri kita tak baik. Nafsu ni kan dia asal cakap kita ni okey je. Okey lah, kau okey, betul tak? Terpulang lah, faham masing-masing. Kita sambung ni. Ayuhal walad. Apa ni? Nasihat yang ke-16. Dia kata apa? Carilah guru yang mursyid. Kita baca perangan bawah. Dan sifat-sifat seorang guru mursyid yang layak menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru mursyid ni guru apa? Guru yang boleh pimpin, guru yang boleh bimbing. Nasihat ke-16. Saya tak tahu kat situ muka apa. Ini kita lama. Bahawa ia adalah seorang yang benar-benar alim. Dia mencari ilmu lah. Tetapi bukan semua orang alim layak menjadi pengganti Rasulullah SAW. Bukan semua orang alim menjadi guru mursyid. Dan sekarang Imam Ghazali kata, pengarang kitab ni Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, akan aku sebutkan sifat-sifat guru yang mursyid secara ringkas. Dia ringkas dia kata. Kenapa dia sebut sifat ni? Dia suruh kita pergi cari guru. Kita cari guru, bukan guru cari kita. Ada setengah ulama besar dia tak nak pergi mengajar kat luar. Dia nak mengajar tempat dia. Engkau nak belajar, kau datang. Aku tak akan pergi tempat engkau. Kenapa? Dia berpegang kenapa? Hatta zaman dulu ada ulama istana raja sekalipun, mereka tak mendatang mengajar. Mereka berpegang kepada konsep apa? Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Mereka pegang tu konsep tu. Tapi sekarang orang tak buat dah. Ada juga guru-guru yang buat. Nak datang pondok dia nak keluar pondok tak ada. Lepas tu ada guru pondok dia tak nak ngajar kat seluruh masjid. Kenapa? They are not serious mah, dia kata. Tak. Orang luar masjid bukan nak belajar pun dia. Tak serius. Dia kata dia pergi ngajar seluruh masjid, dia tak boleh melahirkan benih-benih yang boleh berganti dia. Baik dia tumpu kat pondok, dia ajar budak pondok, dia ajar betul-betul, ajar 100 orang, dapat 10 orang jadi guru, benih ganti dia pun okey lah dia kata. Dapat 3 orang tak apa. Tapi kalau ajar kat surau, tak ada orang boleh ganti dia kalau dia mati. Bukan orang daripada surau je ganti dia, orang daripada pondok dia ganti dia. Dia ada setengah guru dia tak nak ajar kat luar. Kita nak kita pergi sana lah cari dia. Kenapa? Dia berpegang kepada konsep ilmu itu mendatangi, bukan didatangi. Mereka pegang konsep itulah. Jadi dia kata, aku sebutkan sifat-sifat guru mursyid. Untuk apa? Untuk kita pergi cari dan berguru dengan dia. Secara ringkas, supaya jangan mudah seseorang itu mengaku dirinya adalah guru yang mursyid. Orang alim pun dia tak boleh mengaku diri dia baik. Orang alim tak boleh mengaku dia guru dia mursyid. Sebab tu kebanyakan guru-guru dia kata apa? Berkongsi. Terima kasih memanggil saya berkongsi.
Bukan ajar, memang tak layak ajar pun. Macam saya pun tak layak ajar. Saya kongsi je. Kongsi apa? Kongsi apa yang kita faham dari guru kita, kita beritahu orang lain. Oh je. Siapa nak terima, terima. Siapa dapat lah. Tak dapat tak ada lah. Kenapa? Ramai yang berkata memang kita ni sebenarnya tak layak mengajar. Sebab tu kalau kita tengok pengarang kitab, mereka tulis apa? Disusun oleh mak. Kadang-kadang mereka tak tulis dikarang. Penyusun. Disusun apa? Susun ilmu-ilmu kita lain yang dia belajar, susun ilmu-ilmu daripada guru-guru dapat, dia susun jadikan sebuah kitab, sebuah risalah yang kecil. Dan pada muka dimas lalu mereka kata inilah sebuah risalah yang kecil yang kuharapkan memberi manfaat pada diriku dan orang lain. Ada kata tu ya. Buku sekarang tulis bestseller apa benda bestseller apa. Nampak? Kenapa? Buku sekarang nak meniaga. Buku terbaik yang pernah saya keluarkan. Mana ada orang kalau alim dia tak cakap itu. Kalau dia keluarkan pun bukan dia. La haula wala quwata illa billah. Sebab tu mereka mulakan karangan-karangan mereka dengan perkataan bismillah. Bismillah maksud apa? Dengan nama Allah. Dengan nama maksudnya dengan zat. Bila nama mesti ada zat. Bila ada zat mesti ada sifat. Sifat dia apa? Sifat dia mengizinkan kita tulis buku, mengizinkan rezeki kita ni ada ilmu, mengizinkan kita boleh kongsi. Tu lama-lama mereka rasa gitu. Dan orang yang baca kitab, orang yang mengaji pun hendaklah mulakan dengan bismillah. Dengan rahmat Allah, dengan izin Allah, dengan rezeki Allah, aku boleh belajar, aku boleh faham, aku boleh amal, aku boleh dapat ilmu. Bukan sebab kita. Kalau dapat rasa itu, tertutuplah segala pintu riak. Tertutuplah segala pintu takjub, segala pintu sombong. Begitulah dan kaedah ulama dulu buat. Komersial ni tak adalah hati dia. Telah dijual 80,000 unit, dia takkan tulis. Walaupun kitab dia pakai sampai sekarang. Ayu Awalat ni Imam Ghazali hidup 500 Hijrah. 500 Hijrah. Dah 900 tahun yang lalu dia tulis kitab ni, kita masih baca. Kalau nak kata royalty, keluarga dia dah kaya dah. Betul tak? Orang dulu mana royalty? Kitab bikin setengah, yang nipis ni. Sifat-sifat itu, sifat-sifat guru mursyid itu, pertama, seorang guru yang berpaling daripada mencintai dunia dan mencintai pangkat. Dia tak kisahkan dunia, dia tak peduli dengan pangkat. Kalaulah dia dianugerah pangkat-pangkat apa-apalah, datuk ke apa benda ke, kita ni dulu panggil dia ustaz. Ustaz, sekarang dia panggil datuk. Dia kata jangan sampai panggil ustaz, panggil saya datuk. Daripada perkataan pun dah tak cantik lah. Kalau saya senang je tak belajar dengan orang ni. Kalau saya lah, saya tak tahu lah orang lain macam mana. Tapi saya dulu masa belajar saya cukup memilih. Tahu guru ni saya rokok, saya tak belajar. Dan terang saya cakap kan. Saya dengan isteri saya sangat memilih. Hatta apa dia pakai, kat rumah dia pakai macam mana, saya cukup berhati. Bukan nak kata dia perfect. Tak jumpa guru perfect. Jadi kalau kat luar pakai macam orang awam, saya kata pada saya dia bukan orang yang saya cari. Nak belajar dengan dia tak apa, belajarlah. Tapi pada saya dia bukan orang yang saya cari. Kenapa? Saya takkan boleh berubah. Bukan kata wajib dia pakai jubah sebah, tak. Tapi saya takkan boleh berubah. Saya pegang gitu. Jadi sebab tu kita nak cari guru ni, kita bisa rasa guru ni boleh pimpin kita lah. Dia cakap kita faham dan kita boleh terima perkataan dia dan hati kita boleh sentuh. Tu yang bagus lah. Kurang-kurangnya gitulah. Jadi kalau dia ni mencintai pangkat, mencintai dunia, ini bukan guru mursyid. Ini tapisan yang pertama. Ada ke? Adalah. Yang carilah. Moga Allah rezeki yang kita jumpa guru-guru macam ni lah. Ada orang guru juga tapi tak berubah. Pada takut dia menerima ilmu yang salah. Pada tafsiran dunia, tafsiran akhirat, salah. Tafsir hadis pun salah. Rasulullah kata berniaga apa? Bekerjalah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Tu dia kerja siang malam. Malam kerja lain, siang kerja lain. Kenapa? Rasulullah kata kerja seolah hidup selamanya. Bukan. Rasulullah kata urusan dunia ni, maksud hadis tu boleh tangguh. Tahu? Itu maksud bekerja selamanya.
Seolah engkau duduk selamanya. Urusan dunia ni boleh tangguh. Bulan ni tak ada duit, sabarlah, bulan depan ada duit. Kenapa? Seolah hidup selamanya. Itu maksud dia. Beramallah seolah kamu mati esoknya. Maknanya amal ni jangan tangguh. Kau nak baca Quran malam ni, baca Quran malam ni, jangan tunggu besok. Kenapa? Besok tak sangka lagi, tak tahu lagi nyawa itu boleh sampai atau tidak. Itu dia kata beramal seolah macam besok, bekerja seolah-olah hidup selamanya. Tu memaham hadis pun tak berapa kemas kan. Lepas tu orang tak boleh nak capai apa yang sepatutnya berubah. Tu penting memilih guru ni. Tapi kita mesti ada rules. Kita kena ada faham macam mana guru yang macam mana yang boleh bimbing kita. Kita kena faham lah. Tak boleh main ambil je. Kalau kita katakan macam kita kutuk-kutuk orang lain. Tapi mursyid ni ada ciri dia. Kalau dia mencintai dunia, kita kena tahulah apa maksud cinta dunia. Kita tahu pakainya mahal ke, apa-apalah, ada tanda cinta. Tanda cinta. Tak boleh lah gitu. Dia ada ilmu, bolehlah belajar dengan dia kalau nak belajar. Tapi pastinya dia bukan mursyid. Mursyid maknanya apa? Mursyid maknanya dia boleh pimpin. Dia boleh pimpin lah. Kadang-kadang kata-kata pun tak menyentuh hati. Hanya sekadar mental exercise. Dia jadi ilmu dalam kepala dan tak menggerakkan kita bertaat. Ni itu nama tak mursyid. Beliau telah berguru dengan gurunya yang mursyid. Yang kedua, dia mesti boleh sebut nama-nama guru dia. Guru dia yang berjaya pimpin dia berubah. Kalau guru tu tak berjaya pimpin dia berubah, maknanya guru tu bukan mursyid. Mesti dia boleh ada guru yang mursyid. Kita nanti kalau dia mengajar, dia kata ni dulu ustaz ni cakap ni, dulu belajar dengan ustaz ni, dia ada guru-guru dia sebut. Dia mesti boleh sebut nama guru dia. Dan guru dia ni kenal dia, yang banyak mengetahui tentang halnya. Guru ni banyak ketahui tentang halnya. Guru ni ajar dia pada ain, guru ni ajar dia gini, guru ni ajar dia gitu, guru dia tahu hal dia, keluarga dia macam mana. Dan dengan itu guru dia boleh bimbing dia. Apa sikap yang tak baik, guru tahu. Dan guru yang mursyid itu juga, guru dia juga telah berguru dengan seorang guru mursyid sebelumnya. Itu nama sanad. Begitulah seterusnya wujud salasilah. Salasilah ni kalau kita buat kotak, itu salasilah. Guru yang mursyid ini sehingga sampai kepada pengurusan Rasul Nabi Muhammad SAW. Lepas tu mesti guru ni dia mesti cakap dia belajar dengan siapa. Pokoknya orang nak belajar, orang tahu ni guru dia ni guru dia ni. Dia orang gitulah. Bukan nak tahu semua keturunan. Bukan nak tahu semua keturunan. Sebab apa? Apa yang kita ajar ialah kita mengambil perkataan guru. Itu nama dia kalam mursyid. Dan kita mesti ada guru. Kalau orang tanya kita, engkau belajar tahwid dengan siapa? Kita boleh sebut satu nama, dan nama tu pun dia boleh sebut nama guru dia. Tu betul. Orang tanya engkau belajar tahwid dengan siapa? Tak adalah belajar ni belajar buku, belajar 2. Mana cukup belajar 2? Tanya rukun syahadah pun tak pandai ni. Tanya rukun syahadah pun tak pandai. Dulu guru kami kata apa? Jangan ada degree syariah. Hukum dia kata apa? Wajib aini terbagi kepada wajib furu'i pun tak pandai dia tu. Dia pernah cakap perkataan tu lah. Tak reti Ada wajib usuli. Ada wajib zati. Ada wajib kifayah. Ada wajib aini. Ada wajib furu'i. Wajib usuli ni pun tak tahu. Dia kata dululah masa kami belajar tu. Macam mana dapat ijazah, dia kata wajib usuli pun tak tahu. Dia kata gitu depan kami. Kalau Baba Idris tu dia kata ni sijil palsu gitu. Dia pelat Thailand kan. Ini sijil palsu gitu. Akan buka tauhid, wajib usuli apa? Wajib usuli ni kalau tak buat kekal dalam neraka.
masuk Islam, tetap dalam Islam dan memelihara jangan binasa agama Islam, iaitu melakukan perkara yang murtad. Ini nama dia wajib usuli. Boleh tengok kitab tauhid lah, banyak ada. Jadi asal-asal ni yang kita kena tahulah. Lepas tu kita kena belajar tauhid ke, fiqah ke, tasawuf ke, kita kena belajar. Macam ni ayat walad ni dia lebih pada tasawuf. Ketiga, beliau ialah seorang guru yang benar-benar telah berjaya dalam mendidik dirinya. Dia jaya didik diri dia. Kalau dia tak berjaya didik diri dia, dia bukan mursyid. Kalau dia pun betul rabur, dia bukan kabut. Imam Ghazali akan cakap sini, payahnya mencari guru mursyid ini bagaikan engkau mencari belerang yang merah. Payah cari, tapi ada. Tu dulu ada tanya guru kan. Tak, kalau kita tak, guru kita jauh nak jumpa pun payah. Ni COVID ni, kita sambung belajar online tak apa ke? Dia kata apa? Tak ada rotan, akar pun berguna. Dia kata tu je lah. Tapi kalau kita duduk sini, sekitar ni, kita tak nak datang, kita dengar ni FB live, rumah kita kat belakang. Dia kata kalau kita boleh datang, kita tak datang, kita tengok live, itu setan, dia kata. Dia kata tu. Kenapa? Itu kita melepaskan kemalasan kita dengan tidak hadir, dengan tengok live. Itu dia kata lah. Ini saya mulut ni. Itu tak lawan nafsu. Dekat rumah boleh pakai singlet, boleh baring-baring, boleh buka ni, tinggalkan, pergi makan nasi, kan datang balik. Kan itu cara belajar kan? Betul tak? Kalau perempuan tak pakai tudung, pakai baju kelawar, dengar gitu, tak hormat. Ilmu yang diterima tu, diterima dengan keadaan tak tutup aurat. Dia kata mana datang berkat? Kalau jauh sekalipun tengok online, kena tutup aurat. Itu adab tu. Berapa? Kita nak terima benda baik, benda daripada kalamullah, benda daripada Quran, benda daripada hadis. Mulianya Quran ni kalau tak ada wuduk, pegang tak boleh. Tuan-tuan tengok tak dalam ni? Abang sini tengok tak? Anak-anak tengok tak? Yang cerita Ustazah Asma. Tengok tak? Yang orang banjir kat Danding tu. Tengok tak itu? Yang rumah tu, rumah anak murid saya lah tu. Diorang duduk sana, saya mengajar kat sana. Diorang pun ikut online juga. Daripada 2 tahun dulu lah ikut online. Apa yang saya telefon dia rosak. Saya risau keadaan dia kat sana, sebab sana air naik dari bumbung. Bumbung surau ni pukul pagi-pagi sampai pukul subuh penuh dengan orang bumbung surau. Saya tanya dia tak untur ke? Dia kata kalau ramai lagi untur tu. Allah, saya dengar takut tunggu kesian. Masa tu saya dekat Batang Kali, saya ada program dengan kementerian. Diorang buat macam kemah lah. Tak ramai lah, AJK surau kementerian ni buat program, dia panggil kita beri ceramah lah. Lepas subuh tu saya ada WhatsApp lah. Tak siapa yang boleh WhatsApp. Ada yang WhatsApp, dia datang bumbung, dia WhatsApp. Dia nampak air ke bawah. Ke bawah surau tu dah pergi bumbung lah. Habis tak tahulah macam mana Ustazah Azmah dia cerita dengan saya lah, Quran ni tak basah. Saya kata itulah keajaiban Quran. Dia rumah dia air 7 kaki. Quran kat sini. Meja yang tinggi ni. Quran 2, ada kain ridak 1. Ada kain ridak 1. Bila air surut, dia masuk, dia tengok Quran ni tak basah. Tak ada lumpur, tak ada apa-apa. Quran yang lagi 1 tu ada terjemahan pun tak basah, tak ada lumpur, kain ridak tu pun tak basah. Sedangkan air tinggi ni, ada tanda lah kat rumah dia. Macam tinggi dekat kalimah Allah tu lah, tinggi. Tengok Allah nak tunjuk, Allah tunjuk. Sebab dia mereka ni rajin baca Quran. Mereka tengah kita buat tu grup, satu hari sujud. Kena pulun lah, satu hari sujud. Kadang dia kata, Ustaz, semalam baca pukul 3 baru habis. 3 pagi baru habis sujud. Kenapa? Pukul 2 baru mula. Kenapa lewat? Dia kata dia bomba sukarela. Dia pergi buat kerja sukarela, bomba lah. Cari orang hilang dekat ulangan tu, apa benda semua. Pukul 2 balik letih. Tapi tak baca lagi ni, baca juga. Pukul 3 baru habis. Dia cerita dengan saya, kepada saya pun tak nak buat gitu. Kita cuma baca berlingkat kadang. Berapa kali baca nak ambil duduk.
Tapi mereka betul-betul sungguh. Allah hadiahkan dia satu peristiwa tu lah yang Ustazah Asma pergi tengok tu. Quran tak basah. Kalau ikut logik sampai di call saya, dia kata, Ustaz, agaknya meja terapung kot. Sampai dia pelik. Saya tak tahu meja apalah, tapi tengok gambar tu meja berat. Kalau meja berat, rasanya tak terapung. Dia akan tergolek-tergolek macam tu lah kan. Saya tahulah rumah saya pernah kena banjir. Saya dulu duduk Kampung Baru. Tahun 71 banjir besar. Masa tu saya darjah 2. Kita dekat-dekat satu ni boleh pegang air. Rumah bawah dekat satu boleh pegang air. Hujan dah berhenti. Depan rumah ada tembok. Dekat pintu rumah, pintu belakang ada tembok. Sana memang kawasan banjir ya. Anak tuan rumah ketuk. Anak tuan rumah, Makcik Som, air naik. Mak saya ni Kalsum, arwah ni nama Kalsum. Masa tu pukul berapa? 2 pagi. Tak sangka air naik sebab hujan dah turun dah 10, hujan dah berhenti. Rupanya air daripada mana tak tahu kan. Oh, banyaklah barang terbang. Banyak barang tak dapat selamat lah. Habis abah saya ni kunci pintu. Dekat atas saya dengar tau, air tu berkocak ke dalam rumah kan. Dengar berdegung, kedegang, berdegung, kedegang. Mana dulu mana ada bantuan makanan, mana ada. Tuan rumah yang tingkat atas ni semualah pakat-pakat lah masak. Mana ada lauk orang dulu kan. Mana bukan simpan stok apa. Tengah hari tu, petang tu dah tak ada lauk dah makan. Ni saya ingat pengalaman saya ni. Ada pokok betik 2 batang. Ada makcik ni dengan baju kurung kedah, dengan kain pelikat, dia terjun. Dia terjun daripada tingkat 1 tu, pum, dia pergi benang. Dia pergi ambil buah betik. Tak sangka makcik ni swimmer. Orang kampung tu, orang kampung, perempuan kampung. Sekarang orang duduk kampung tak ada berenang dah. Dia berenang, dia nyelam dia ambil buah betik, dia tunjuk. Saya ingat lagi. Muka dia, nama dia, kami panggil dia Makmuk. Badan gemuk, Makmuk. Kami panggil dia Makmuk. Dia pun keluar diri dia Makmuk. Dapat 4 biji. Itulah makan 3 keluarga kat atas. Mak saya masak apa benda lah. Saya pun tak ingat lah, macam kuah-kuah air ni lah. Betik muda ni dia potong, dia buat. Itulah makan sampai malam. Sampai besok. Besok dia nyelam lagi, ambil betik muda. Dulu mana ada bantuan-bantuan buk-buk, tak ada. Banjir lah. Apa yang kita nak tengok takutnya kita Allah boleh hantar tentera dia ni sekejap mata je. Bila nampak air hujan dah turun, kita rasa reda. Kalau ikut ni salah. Kenapa salah? Kita reda dengan hujan. Kita gantung keselamatan kita dengan hujan. Bila hujan tak ada, kita reda. Padahal yang naikkan air, turunkan air ni bukan kita, bukan hujan. Siapa? Itulah Allah. Betul tak? Kita tak habis-habis gantungkan sebab. Kalau tengah air tadi kita rasa lega. Lega dekat Temeloh air tengah naik. Sekarang ni orang kata Sungai Semantan dah melimpah. Tak hujan pun, panas tapi air naik. Siapa naik-naikkan tu? Allah. Siapa yang surutkan? Allah. Siapa yang suruh bumi telan air? Allah. Siapa yang suruh yang boleh bagi langit itu stop, hujan jangan turun? Allah. Patutnya Allah. Jangan tengok sebab. Jangan kata ni monsun apa benda. Itu sebagai teknikal yang kita belajar pada ilmu. Tapi hakikat dia Allah. Kalau Allah kata banjir, dia akan banjir. Dan yang terbaik, kita insaf diri kita semua ni. Pemimpin ke, rakyat ke, banyak-banyak istighfar. Sebab apa? Allah turun bala. Ni memang bala ni. Ni memang bala. Tu tadi ada orang hantar dalam WhatsApp, dia panjat dekat tangki air, dia tunjukkan mentakap lah. Mentakap. Rumah 2 tingkat pun tenggelam. Amboi. Rumah 2 tingkat tenggelam 20 kaki tau. Tapi saya tak tengok tu. Yang saya sedih ni, yang tukang melaporkan ni pakai seluar pendek. Lapor, tu yang saya tengok je. Engkau depan kau bala, engkau cakap, kawan-kawan ni taman ni malu ni. Yang kawan dia ambil video. Yang dia pakai seluar pendek. Engkau tengok bala depan engkau pun kau pakai seluar pendek ke? Tak rasa apa-apa ke? Tak rasa apa-apa ke? Patutnya surau ni dah mula penuh. Bila banjir, orang dalam surau hantar kereta. Jangan hantar kereta, nanti kereta masuk pahala. Datanglah masjid semayang. Betul tak? Kalau saya kira ni, banyak lagi belakang kereta kat luar. Betul? Ada juga yang pergi tengok enjin kereta tadi pakai seluar pendek. Engkau dah masuk surau. Takkan orang suruh nak tegur, kan tegur bergaduh, betul tak? Gunalah ni.
Nak kena bala pula surau ni nanti lah, memakai betul pendek. Allah, kesian. Sungguh kesian. Lepas tu, patutnya sekarang ni dah mula imarahkan surau. Tak kira lah duduk asing-asing pun tak penuh surau ni kan. Sampai sini je saya tengok. Mari kita ramai datang surau. Ajak kamu kita datang surau. Bukan sebab banjir, sebab kita mesti dah mula untuk mengisafi Allah tu membala kat kita. Maknanya kita ada dosa. Ada benda yang kita biarkan menyebabkan Allah murka. Cari guru, nak belajar, duduk mula taat, mula insafi kehidupan kita. Kita ni sebenarnya nak pergi mana, nak ke mana. Renungkan ulama kata, lepas wabak ni ada banjir, lepas banjir ada kekurangan makanan, ada kemarau. Wallahualam, saya tak tahulah. Kalau betul ke tak betul, itu bukan soal dia. Dalam soal dia, apa yang kita siap prepare untuk mati akan datang. Itu nombor satu. Tak banjir baru mati. Bukan dia tak makan mati. Orang banyak makan pun mati. Kita kata risau di Kebulu. Ni macam mana ni besok ni, kalau betul lah kemarau yang panjang, Kebulu tak ada makanan, mati tak makan. Bukan kata macam makan. Sekarang ni orang banyak makan pun mati juga. Betul. Darah tinggi, tak apa benda lah. Bukan soal tu. Soal tu kita siap tak apa yang perlu kita bawa nak mati. Itu yang kita siap tu. Dengan guru mursyid ni, dia ni menyedikitkan makan. Dia berjaya didik diri dia. Menyedikitkan makan. Menyedikitkan bercakap-cakap. Sedikit tidur. Ini ciri dia ni. Dan banyak sembahyang. Banyak sedekah. Dan juga banyak berpuasa. Dulu kalau Darul Atik tu, Ustaz Ghazali Hazbullah, anak murid dia selalu kira dia semayang berapa rakaat. Bila dia bangun tahajud, dia semayang secara istiqamah 60 rakaat. Macam-macam lah. Witir ke semua buat maksimum. Dulu guru kami dulu dia ada pesan ni, witir dia jangan tinggal. Dan buat maksimum kalau boleh lah, dia kata buat 11. Kenapa? Rawatib yang paling afdal, padahal kita kecil pun ada tulis rawatib yang paling afdal bukan solat sunat sebelum subuh. Ini yang ramai orang tak faham. Yang paling afdal ialah solat sunat witir. Witir ni kategori rawatib, dia mengiringi isyak. Tapi orang tak tahu. Tanya orang tak tahu. Yang orang baca subuh, sunat subuh, pahala dia dunia dan seisinya. Lagi mahal pahala dia adalah pada witir. Rasulullah ni dia buat witir 11 rakaat pada setiap malam. Lepas tu jangan tinggal witir. Sebab tu antara amalan yang diajar pada bulan Ramadan yang kita tengok sekarang ialah witir. 3 rakaat, 3 rakaat, rakaat. Dengan harapan, ulama-ulama mengharapkan bila dah habis Ramadan, witir ini tidak ditinggalkan. Kalau guru cakap apa? Sunat rawatib yang muakkad, kalau kita nak kata harga macam RM50. Sunat rawatib tak muakkad, kalau kita tengok harga macam RM10 dia kata. Witir nak tengok harga macam RM100 dia kata. Dia nak bandingkan witir tu besarnya ganjaran. Itu sembahyang sunat dia kata. Kalau sembahyang wajib RM1000. Dia pahala yang besar ialah pahala yang wajib. Lepas tu yang wajib ni usahakan untuk datang berjemaah. Usahakan buat awal waktu. Kalau orang perempuan ke, kita kat rumah ke, tengok jam 4.37 dah asar, 4.30 tu patutnya dah duduk kat sejadah lah. Belajar duduk kat sejadah. Tunggulah waktu solat. Kenapa? Tunggulah Tuan panggil hamba. Tuan tu Allah. Jangan Tuan dah panggil 4.37 masih lagi tengok WhatsApp, masih lagi tak buat apa benda. Pukul 5 baru nak datang. Maknanya tak ada adab. Ni tak ada adab betul. Kita kalau tuan besar panggil, CEO panggil, dia WhatsApp je cukup. Please be in my office before 8. 7.30 dia datang dah. Betul tak? Ini semua orang tahu. Tapi Allah panggil kita subuh 5.55. 6.30 bangun. Tak faham. Kita tak nak cuba faham. Siapa yang panggil kita ni? Itulah Allah.
Dia boleh sekat rezeki kita, dia boleh cabut nyawa kita, dia boleh seksa kita dalam kubur, dia boleh tak ampunkan dosa kita. Dia boleh buat. Dan kita tak ada rasa apa-apa. Kenapa? Tidak fahamnya pada agama. Tu yang nak latih tu. Latih, faham, dengar kuliah, faham, cuba amal supaya selamat dan mengutamakan apa yang utama untuk dibuat. Okey. Keempat, nanti kita sambunglah. Saya nak isyak dekat 5 perdana. Waktu ada kelas dekat situ. Okey. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf semua, pasti banyak kurangan. Moga Allah merahmati kedua kita. Wa bi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.